Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 5, okey, apa khabar semua? Okey, semoga semua sihat sejahtera insya-Allah. Walaupun kita walaupun kita berada di sisi PDPR, kita harus teruskan kita punya silibus dalam sains. Okey, sebab apa kita bab sains ni kita tak boleh nak berhenti untuk, apa tu, habis silibus habis. Sebab kita mungkin lepas ni kita ada buat latihan, sebab apa, kita latihan yang menyebabkan kita, latihan yang akan membuatkan kita lebih improve, okey. Contohnya latihan kertas 2, kertas 1, okey, macam mana kita nak jawab soalan. So, kita habiskan silibus, okey, lepas tu kita akan improve macam kita buat latihan setiap bab, dan macam-macam lagi lah. So, hari ini unit 8 kita akan terus ke unit 8 iaitu, dalam tajuk jirim. Okey. Okey, so, dekat sini dalam menunjukkan, muka surat 177, bersukaria dengan rakan bermandi-mandi dalam kolam 4 karing, wahai rakan sila nyatakan apakah 3 kali lagi. Wow, itu adalah pantun. Pelampung terapung berisi udara, guna bergilir dengan rakan. Ciri jirim tidak serupa, cubalah rakan tolong ceritakan. Awan mendung pada petang hari, bawa petanda hari hendak hujan. Jika ingin berubah tanpa disedari, bolehkah rakan bantu terangkan? Okey, so dekat dalam ni kita ada 3 benda mengenai jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, so kalau in Englishnya solid, liquid and gas. Okey, kita nampak situasi kat dalam ni, kita ada nampak cecair, kita nampak juga pepejal dan kita juga nampak gas. Okey, penting ke untuk kita tahu semua ni? Penting, sebab dengan ilmu lah kita boleh membuat sesuatu dengan baik ataupun tidak dah terlanggar dinding dan bila terlampau main terus je buat satu benda, dah tak tahu apa benda. Okey, so kat sini kita tengok, okey, kita tengok kawan-kawan tu ada yang pegang belon dan belon tu terapung. Ada juga yang yang masuk dalam air, apakah ciri-ciri cecair tu, dan ada juga macam yang solid tu, yang pepejal tu. Ada pepejal, contohnya ialah macam, bangku tu, itulah pepejal. Okey, kalau cecair yang ada dalam kolam tu, air tu. Kalau yang gas, kalau kamu nak tahu, itu adalah yang dalam gas, apa tu, dalam belon itu sudah pasti ada gas, menyebabkan dia akan terbang kalau kamu terlepas ataupun tidak ditahan. Okey, so untuk pepejal, cecair dan gas. Okey, okey, seterusnya. Okey, jirim wujud di sekeliling kita. Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan mempunyai ruang. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jirim. Apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? Mari perhatikan situasi di bawah sebagai contoh. Pasir ialah jirim dalam keadaan pepejal. Okey, pepejal ni benda yang tak boleh, pepejal ni kan, apa tu, dia bukanlah membabitkan air atau membabitkan gas. So, pepejal ni benda yang lebih kepada keras. Okey. Contohnya dalam 3 situasi ni, okey ustaz, dalam 3 situasi kan, kalau ustaz tengok contohlah, kita ada dapat satu cube, ya, cube ais. Okey. Cube ais ni, okey, bila dia dalam keadaan sejuk, dia tetap jadi cube ais, iaitu pepejal. Bila dia masuk ke dalam air ataupun cair, dia akan jadi cecair. Okey, itulah dia gas, dan dia akan keluarkan gas iaitu wap bila kita masukkan dalam cawan kan. Kita masukkan cawan, kita masukkan cube ais tu, lepas tu dia akan cair bila masuk air, lepas tu dia akan jadi ke evaporation ataupun condensation kalau in Englishnya. Okey, dia akan jadi penguapan dan dia akan keluarkan air tu kan. Itu dia gas tu lah yang hantar dia keluar. Okey. Itu adalah salah satu kefahaman dan contoh yang ustaz pernah belajar. Okey. So, air laut ialah jirim dalam keadaan cecair dan angin adalah jirim dalam keadaan gas. Okey. So yang terbangkan
kite ni ataupun layang ni sudah semestinya gas. Okey, air laut ia tetap ia cecair. So 3 benda dalam jerim ialah pepejal, cecair dan juga gas. Okey, so untuk kita fahamkan lagi, jom kita tengok YouTube. Okey, seterusnya. Okey, 3 benda ni kamu kena ingatlah. Kamu kena ingat untuk permulaan pepejal, cecair dan gas. Apakah dia pepejal, apakah dia cecair, apakah dia gas. Macam mana pepejal digunakan, macam mana cecair, macam mana bentuk gas. Itu kamu kena tengok mana keadaan yang ada di sekeliling kita. Semestinya ada di sekeliling kita kalau bab sains ni. Okey, jom kita tengok video seterusnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang jirim, pepejal, cecair dan gas. Sains tahun 5, KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita pada hari ini ialah kita akan menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Dan juga kita akan mengelas objek berdasarkan keadaan jirim. Jom. Mari nyatakan bahawa jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Jirim. Jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jisim ini adalah berat sesuatu objek itu, iaitu apabila kita timbang akan ada jisim bacaan jisimnya di situ, sama ada gram, kilogram. Memenuhi ruang ini bermaksud adalah apabila dimasukkan dalam sesuatu ruang, ia akan penuhkan ruang tersebut. Mari perhatikan rajah yang diberikan ini. Ini adalah satu situasi di mana di tepi pantai terdapat banyak aktiviti yang berlaku di sini. Ada ibu yang sedang mengambil gambar, anak-anaknya sedang bermain, ada yang sedang bermain layang-layang, ada yang sedang membina istana pasir, ada juga yang sedang bermain air laut di tepi sana. Dan juga mereka ini sebenarnya sedang berkelah. Anda dapat perhatikan makanan dekat situ, betul tak? Okey, jadi mari kita kenal pasti keadaan jirim yang berada dalam rajah ini. Okey, gambar yang pertama ini, dia sedang bermain air laut. Jadi air laut, keadaan jirimnya ialah cecair. Ia dalam bentuk cecair. Bagi yang sedang membina istana pasir ini, pasir adalah keadaan jirimnya adalah pepejal kerana ia tidak berubah bentuk, ia berbentuk kekal. Dan bagi yang sedang bermain layang-layang ini, apabila anda bermain layang-layang, kita memerlukan kehadiran angin. Jadi, angin, keadaan jirimnya adalah gas. Boleh? Dapat tangkap tak? Okey, mari kita pergi tengok yang seterusnya. Sekarang, mari mengelas jirim yang berada dalam rajah yang diberikan. Ini adalah rajah yang di sekitar anda. Jom. Gambar yang pertama adalah di dalam dapur. Jadi anda dapat lihat di situ terdapat peti sejuk yang dibukakan pintunya supaya kita dapat perhatikan isi kandung peti sejuk tersebut. Jadi sekarang mari kita kenal pasti jirim yang berada dalam peti sejuk tersebut dan juga ruang dapur ini. Jom. Jadi yang pertama sekali adalah buah-buahan. Buah-buahan keadaan jirimnya ialah pepejal kerana ia berbentuk tetap. Ia tidak berubah kecuali jika apabila kita potong ataupun apabila kita picit dan sebagainya. Apabila dikenakan daya ia akan berubah bentuk. Tetapi pepejal secara umumnya dia mempunyai bentuk yang tetap. Kemudian ada telur dekat sini. Juga sama. Telur adalah pepejal. Rajah seterusnya ialah sayur-sayuran pula. Sayur-sayuran juga bentuknya adalah tetap. Jadi mereka adalah pepejal. Sos cili dan sos tomato pula adalah keadaan jirim cecair. Kerana ia mempunyai bentuk yang tidak tetap. Bermaksud apabila kita tuangkan sos cili atau tomato ke dalam piring, ia akan mengikut bentuk piring tersebut ataupun dia akan lepis saja atas permukaan piring tersebut, betul tak? Jadi ini adalah cecair.
Seterusnya minuman berkarbonat ataupun dalam perkataan lain adalah minuman gas, air gas. Ia juga keadaan jirim dia adalah cecair kerana ia boleh mengalir, tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mengikut bentuk bekas. Kemudian jus buah. Jus buah juga adalah cecair. Air mineral juga merupakan cecair. Kemudian kita perhatikan bahagian bawah pula, ada ayam, daging dan ikan. Keadaan jirimnya adalah pepejal. Sekarang kita perhatikan di atas dapur pula. Apabila sedang memasak sup dan sebagainya, akan keluar asap daripada makanan yang sedang dimasak itu, betul? Jadi asap keadaan jirimnya adalah gas. Boleh? Ini adalah raja situasi dalam bilik darjah. Jadi, mari kita kelaskan objek-objek yang berada dalam bilik darjah ini kepada pepejal, cecair ataupun gas. Ada tak? Jadi pepejal ada alat tulis, ada buku, ada baju. Nampak baju yang sedang disangkut dekat tepi tingkap tu. Okey, beg, kerusi, meja, globe yang berada di bawah jam itu. Cecair pula adalah air dalam akuarium, di mana ada ikan dekat situ. Okey, dan gas adalah di mana udara dekat luar tu masuk ke dalam, iaitu memerlukan pengaliran udara. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.